Majalah kartun gila-gila pernah menjadi fenomena suatu ketika dahulu kerana boleh dikatakan dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat dan jualannya pernah mencecah sehingga lebih 400,000 sebulan. Mula diterbitkan pada 1 April 1978, antara kartunis yang mencipta nama melalui penghasilan kartun mereka seperti Mishar, Jaafar Taib, Zainal Buang Husin, Rejab Had Fatah, Rashid Asmawi, Cabai dan Ujang. Manakala Roslin Jamil dan Boy PJ merupakan dua nama yang turut tidak asing lagi dalam penghasilan majalah ini. Roslin Jamil mula melukis kartun sejak di bangku sekolah, memulakan kerjayanya seawal usia 17 tahun bersama majalah Gila-Gila pada tahun 1988. Kartunis yang berasal dari Kuala Lumpur ini cukup terkenal dengan karakter Zack Kapchai yang menjadi identitinya sebagai pelukis kartun sehingga kini. Boy PJ atau nama sebenarnya Nur Azman Samsudin mula melukis sejak usianya 5 tahun. Seperti Roslim, dia juga memulakan kerjayanya di Gila-Gila pada tahun 1988. Boy PJ banyak menghasilkan kisah kartun mengenai nostalgia kehidupan zaman dahulu di negara ini, sama ada berkaitan seni budaya dan tradisi masyarakat Melayu melalui ruangan Malaysia Meriah. Jiwanya sebagai kartunis masih menebal dan kini masih aktif melukis karikatur ke seluruh negara termasuk Singapura. Baik, itu sikit sebanyak berkenaan dengan mereka. Oh, tergelak ya? Tak, panorama. Oh. Antara segmen dalam ni lah ya. Kadang-kadang perkataan-perkataan yang mereka gunakan dalam tu pun mencuat hati juga kan. Kita tak terfikir, betul juga kan benda ni. Okey, kita nak bersama dengan Roslin Jamil dan juga Nur Azman ataupun Boy PJ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita Itu ada dia. Roslin Jamil dan juga Nur Azman Samsudin atau Boy PJ. Okey. Tadi kita dah tunjukkan sikit lah kan. Kita generasi muda sekarang kita tunjukkan siapa kalian berdua, apakah yang telah kalian sumbangkan. Saya nak tanya dulu Roslin Jamil. Tadi kata bermulanya minat lukis kartun ni umur sebagai kartunis ni umur 16 kan. Lepas SPM terus kerja kat tempat syarikat Gila-Gila ni. Jadi bagaimana ketika itu belajar, katanya sanggup ulang-alik naik bas sampai sekolah, balik sekolah pergi ke pejabat. Ketika itu sebagai pelajar, apa yang terfikir bahawa adanya masa depan sebagai kartunis ini? Masa tu kita masa kita budak-budak, hiburan lain tak ada. Betul kita tengok majalah kartun Gila-Gila ni. So benda ni yang kita jadi macam satu hari aku nak jadi kartunis lah kan. So duit poket sanggup habiskan untuk beli majalah tu dan pergi ke tempat penerbitan tu, naik bas, pergi ke Gila-Gila, Pantai Baru, naik bas daripada saya ikut sekolah di sekolah menengah Raja Ali Jalan Ipoh. Bas untuk tengok macam mana dia orang kerja. Tapi masa tu keluarga tahu tak? Tengok kita pernah tahulah pernah kena campak buku tu pasal. Okey, tapi bila melihat zaman berubah kan, sambutan makin hebat kepada majalah seperti ini. Jadi keluarga mungkin berubah persepsi. Mungkin kawan-kawan pun rasa macam, ni macam cantik lah, boleh berkejaya, boleh dapat macam peluang yang lumayan masa tu. Orang tak terfikir kan kerjaya sebagai kartunis ni. Macam mana berubahnya persepsi ibu bapa ke keluarga ke kawan ke terhadap kerjaya sebagai kartunis masa tu? Diorang tak kisah pun. Tapi ada macam, kita kan sekarang mesti ada macam, zaman sekarang kan TikTok sebenarnya kan, ada dia punya kelompok-kelompok dia. Masa tu macam mana dengan kartunis? Mungkin ada perkumpulan ataupun persatuan ke ataupun kelompok-kelompok ke yang memang bertukar idea pandangan macam mana? Masa tu rasanya tak ada kot. Tak ada? Tak ada. Masa tu tak ada. Era saya macam kartunis ni tak ada persatuan masa tu. Baik. Tak macam sekarang. Hello? Hello. Okey.
Kita audio macam putus-putus sikit. Ada teknikal sikit. Okey, tak apa. Sementara tu, kami tanya dulu Nur Azman Samsudin atau Boy PJ. Nama Boy PJ ni besar ni. Boy PJ betul. ni. Yang bestnya bukan saja berkebolehan ataupun mempunyai kelebihan melukis kartun, pada bidang penulisan juga, serta boleh menyanyi tau. Jangan main-main, Fatri. Dulu Okey. ingat tak bila ada grup tu? Nak dengar suara Boy PJ. Assalamualaikum. Boleh. Okey. Baik, memang mengangkat nama PJ tu ya ke peringkat yang tinggi lah saya kira. Sebab orang di luar tu mengetahui nama yang hebat ini. Macam mana boleh betul-betul konsisten? Ada orang mungkin hebat di awal tapi nak konsisten tu macam mana? Apa ramuan Boy PJ? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih MCI TV3. Okey, kita pasal nostalgia. Boleh Okey, kira pada ketika ini kalau ingatkan nostalgia tu, masa itu ketika saya berumur 5-6 tahun, saya masa tu saya mandi sungai, mancing lah kan, dengan arwah opah saya. Okey, dengar ke? Dengar. 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 Teruskan. Lepas itu dengan pengalaman masa kecil yang ada, so saya terus berkongsi pengalaman dengan pembaca itu peminat gila-gila sendiri untuk mengamalkan lukisan hasil karya kartun saya di majalah Gila-Gila daripada masa kecil sehingga remaja dan sampailah sekarang. Boy Dan PJ, sebagai Boy PJ juga pernah menjadi wartawan saya pernah menjadi wartawan hiburan di Surat Khabar Berita Harian selama 5 tahun lebih. Okey. Jadi memiliki kemahiran kepengarangan ataupun editorial yang baiklah ya, senang. Jadi untuk mengasah idea sebab masih lagi berkarya kan. Macam mana nak pastikan idea tu sesuai dengan zaman itu? Untuk kita upgrade mungkin kemahiran ke atau apa saja untuk menambah perisa yang unggul pada sesuai dengan zaman berkenaan. Mungkin 80-an berbeza, 90-an berbeza. Ya, silakan. Ya, sebenarnya sejak zaman saya mula masuk di Gila-Gila pada tahun 1988. Masa tu kartunis Bujang telah memberikan idea untuk saya menimbulkan idea yang bertajuk Malaysia Meriah, iaitu menampilkan identiti budaya dan seni tradisi masyarakat Melayu, terutama di kampung. Masa yang sama pada masa itu, kartunis Raja Fahad, penghulu Gila-Gila, dia telah mengajak saya ke luar pada KL dan luar pada Perak untuk mencetuskan satu idea baru dan memberikan ruang yang luas lagi pendedahannya ke Sabah dan Sarawak. Jadi dari situ saya mula mendapatkan idea yang lebih baik lah. Jadi kita punya pendarahan taklah bertumpu pada dalam negeri Perak, tapi kita terus memberi peranan kepada ruang yang lebih luas lagi untuk berkarya, iaitu di Sabah dan Sarawak misalnya. Okey, baik. Jadi nak juga pada Abang Ruslim, sebab kita lihat kartunis ni dunia yang warna-warni, yang ceria, tapi di mana mungkin air mata seorang kartunis? Mungkin ada sisi yang tak ditonjolkan dalam karya itu? Macam mana air mata? Mungkin sisi sedih lah ya. Ada tak? Sisi sedih seorang kartunis ke mungkin macam mana? Melihat sambutan tak sehebat lagi dulu ke ataupun macam mana yang dirasakan ketika ini? Ruang untuk terus cemerlangkan komik-komik seperti ini. Saya tak ada kot air mata kot. Okey, bahagia selalu. Saya ada soalan. Okey. Bang, kan Zack Kapcai tu. Itu dari mana datang idea Muhammad Jambul tu? Itu pun idea tu asal rasa Ujang lah juga ni. Idea dia ni. So maknanya bukan ada sekeliling orang. Ada dia situation kita tengok budak kampung. Kita duduk kat KL dan KL tu zaman saya KL ni, kalau saya dekat Segambut tu lebih kurang cakap kampung je. Kita naik press motor sikit 15 minit dah sampai Coket lah. Budak-budak motor pun lebih kurang macam tu je. Zack itu pun lebih kurang budak duduk kampung, tapi sebenarnya dia kampung dia sebelah KL je.
Masa tu rambut masa zaman tu macam tu lah. Banyak siri kan? Saya rasa ratusan ribu, melangkaui 1,000 siri. Okey, apa-apa terima kasih untuk Roslim dan juga Boy PJ kerana berkongsi inspirasi. Ya. Semoga nanti adalah peluang ya kita dapat membawa mereka ni mungkin ada bengkel ke motivasi ke. Betul, untuk generasi baru kan. Mereka ni ada satu idea emas yang perlu kita buktikan dengan dokumentasi dan juga mungkin menyampaikan ilmu kepada generasi anak muda. Ya, terima kasih banyak-banyak. Apa pun bukan sebarang majalah hiburan tetapi sebenarnya ada mesej yang berguna tu tentang kehidupan. Ya, untuk macam satira dalam bentuk kartun ni bukan senang ya. Ya, betul. Nak menceritakan hal yang besar, realiti dalam bentuk kartun memang bukan senang. Baik. Tahniah dan juga selamat berjuang berjaya untuk Roslim dan juga Nur Azman ataupun Boy PJ. Terima kasih. Okay. Sama. Itu antara dua, sebenarnya kita ramai lagi kan Ramai lagi, kartunis di Malaysia. Tapi apa pun, kita nak berehat seketika.